It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Ada orang, kalau dia ada 10,000 pun, kalau dia tak urus Tak pandai. 10,000 tu dengan betul, dia akan habis. Ada orang, dia ada 1,000 je. Tapi disebabkan dia urus betul, Tahu 1,000 macam tu mana, jadi manfaat untuk dia. Betul. So, dia punya point bukan berapa banyak kita ada. Berapa pandai kita urus. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Hai guys, kembali lagi kita dalam Big Story Podcast episod yang ke-6 bersama tetamu kita minggu ini, orang yang ada jasa kepada VX. Kami mula-mula buka office sama dengan tetamu kita pada hari ini, dan tetamu kita pada hari ini ada perangai yang pelik daripada orang lain, which is kalau orang lain tak suka cakap pasal cukai, tapi tetamu kita pada hari ini dia memang kalau cakap pasal cukai, boleh cakap pasal cukai daripada start ayam berkokok sampailah kambing balik kandang, dia boleh cakap pasal cukai tanpa henti. So, kenalkan tetamu kita pada hari ini, Zuriani Zabidi atau lebih dikenali sebagai Cikgu Cukai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Adam Rafi menjemput saya aka Cikgu Cukai hari ni nak bersembang pasal cukai, yang mana orang tak suka tajuk ni, tapi tak apa, saya akan buat korang yang dengar ni lepas ni suka tajuk ni. Jangan Terpaksa suka. okay. Kalau kita dah berniaga, kita kena suka lah. Tak ada cara lain. Okay, soalan pertama. Wow, terus soalan lagi tu kan? Seronok jadi orang kaya? Aduh. Tak. Bukan tu soalan dia. Okay, tak boleh nak jawab sebab tak tahu lagi. Kadang-kadang kita tengok orang kaya, dia bukannya betul kaya ada banyak duit sangat, cuma dia pandai urus duit. Betul tak cikgu? Okay. Cikgu lah, kita panggil cikgu Dia macam ni, ada orang kalau dia ada 10,000 pun, kalau dia tak urus tak pandai 10,000 tu dengan betul, dia akan habis. Ada orang, dia ada 1,000 je, tapi disebabkan dia urus betul, Tahu 1,000 macam tu mana, jadi manfaat untuk dia. Betul. So, dia punya point bukan berapa banyak kita ada, berapa pandai kita urus. Dan of course lah, urus ni dia kena datang dengan pengalaman dan juga ilmu lah. Okay. Tengok, dia dah keluar sikit kan. Korang dah nampak dia dah keluar sikit. Okay. Ni baru ni baru nak panas enjin. So sebenarnya dia bukan berapa banyak kita ada. Sampai kan satu tahap saya pernah dengar orang cakap macam ni, kalau RM1 pun kita tak pandai urus, macam mana kita expect untuk dapat RM10,000? Okay, RM1 pun kita tak tahu pergi mana. Kita tak tahu. Okay, tapi kalau kita pandai urus, kita tahu duit kita tu ke mana. So sekarang ni macam-macam dia kadang-kadang bila bercakap pasal isu duit ni, dia melibatkan emosi. Emosi bila berbelanja, emosi bila kita ada duit, macam mana kita boleh kawal emosi kita untuk simpan dulu sebelum belanja. Boleh? Dan juga emosi bila tak ada duit lah pun emosi juga kan. Emosi juga. Itu pun teruk emosi ni kan. Tapi emosi dia sekarang ni, kalau kita tak ada duit, tapi kalau kita pandai kawal emosi kita, maksudnya kita tahu apa yang perlu, apa yang tak perlu. Isu dia sekarang ni, yang tak ada duit ni nak berbelanja mengikut macam orang yang duit. ada duit. Sebab apa? Sebab terlalu banyak sangat benda-benda yang dalam social media sekarang ni. So bila banyak sangat exposure, yang tak ada duit pun sibuk nak macam orang ada duit lah. Itu masalah dia. Okay, kita akan bincang lagi pasal duit lepas ni. Cuma sekarang ni aku rugi kalau aku tak tanya soalan ni. Sebab bila aku jumpa orang-orang yang hebat, yang aku, especially bila aku jemput dia masuk dalam podcast Big Story ni, kita nak tahu apa background dia, macam mana dia dididik sampai jadi sebegini hebat. So aku nak tanya pasal macam mana, bila dan di mana Zu dilahirkan, family jadi semacam mana, sekolah dekat mana, dan macam mana boleh jadi cikgu cukai akhirnya. Okay, walk us through. So dilahirkan dan dibesarkan di Kuantan, Pahang.
Okay. Dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana. Tak. Orang Kuantan cakap macam KL ke ada telur dia? Dalam duduk KL, you also dah jadi macam KL lah. Ada ke Kuantan punya dialek ada? Dia tak adalah, Kuantan ni dia tak adalah betul-betul dialek yang pekat macam macam bahagian lain, bahagian lain lah. bahagian lain. Tapi adalah bunyi-bunyi dia tu kadang-kadang tu bila dah tengok daerah Kuantan kat mana kot, macam Pekan mana-mana tu mungkin adalah dialek dia sikit kot. Tapi sebab dah lama juga. Okay, so maksudnya masa sekolah memang dibesarkan daripada sekolah rendah perempuan Methodist Kuantan. Lepas tu sekolah menengah, ada beberapa sekolah menengah pernah masuk SBP, MRSM Kuantan. Lepas tu okay, so dah dibesarkan di Kuantan, dibesarkan dalam keluarga yang biasa je, sederhana. Mak adalah seorang pegawai kerajaan. Arwah abah adalah seorang pegawai pemasaran di Levi's. Surajin Levi's tu. Okay. It was dululah. Tapi kerja di Merata. So itulah, abah memang kerja kat KL. So macam long distance lah. Weekend husband je. So weekend baru balik. So tapi kalau tanya perangai detail, perangai yang suka keep record semua benda ni, mungkin banyak datangnya daripada arwah abah. Sangat-sangat. Walaupun dia hadir dengan kita orang 2 hari je, kegarangan dia tu rasa macam dia duduk dengan kita orang 7 hari lah. Bila sampai weekend tu maksudnya semua dalam rumah tu kena bersedia. Semua duduk macam askar. Okay. So tak ada. So banyak benda yang dulu kita rasa macam kenapa itu tak boleh, kenapa ini tak boleh. Tapi bila kita dah besar, dah ni baru kita tahu, okay, kalaulah itu dulu semua benda boleh, mungkin bukan macam ni lah hari ni. Mungkin tak jadi cikgu cukai lah. Okay, lepas tu okay, so masa sekolah menengah memang belajar pure science. Tak ada langsung ambil paper accounts ke ekonomi ke, tak ada. So memang pure science. Lepas tu habis sekolah menengah, pergi matrix buat fizik. Okay, tapi masih sains. So macam tapi dia tak ada jiwa tau kat situ. Dia cakap apa benda habis masa satu sem matrix, tiba-tiba dah masa sebelum masuk matrix tu apply matrix dengan diploma lah. So tiba-tiba dekat matrix tu dapat diploma in accounting. Diploma in accountant lah. Maksud accountancy diploma. So tapi memang tak pernah ada background accounts. So tapi disebabkan nak juga keluar daripada matrik tu, rasa macam satu bebanan sangat duduk kat matrik tu. So maksudnya belum habis matrik. Sedang dalam matrik. Dapat offer diploma. Okay. Lepas tu keluar. Okay, matrik dulu matrik Changlun Kedah. Dah lah nun jauh di sana. Dengan jauhnya. Lepas tu dapat pula diploma Jengka Pahang. Lagilah membuat-buat rasa nak keluar. Balik ke tanah air. Okay. So pergi masuk diploma. So dalam the whole class itu UiTM Jengka lah. Faham. Okay. So dalam kelas diploma in accounting tu, rasanya boleh bilang dengan jari je lah berapa orang yang tak ada basic accounting. Dalam yang lain semua memang perjalanan dia memang ambil account sampailah ke situ. Daripada masa sekolah menengah memang dah duduk dalam bidang account semua. So memang rasa agak krik-krik lah masa tu. Tapi kita jadikan benda tu sebagai satu macam semangat lah. Okay, aku akan make sure sebab dah keluar matrik, dah macam bukanlah buat mak marah, tapi macam in the way mungkin dia dah sebit frustrated jugalah disebabkan bazir masa kan dekat situ. So macam tak apa, aku akan make sure boleh score. So alhamdulillah baru nampak kat situ. Sebenarnya kenapa keluar daripada matrik tu, sebab daripada kecil lagi sedar memang tahu suka numbers. Suka benda yang related tu. Tapi fizik ada number juga. Yelah, tapi dia punya numbers tak purely macam accounting punya number. Marah orang fizik. Tak purely. Lah, dia banyak benda lain lah instead of numbers dia. Tapi macam account, maths semua ni memang purely maths lah, purely numbers lah kan. Okay, so pergi sana dan alhamdulillah ada seorang kawan yang memang tak ada basic accounting juga, Farah nama dia, ingat lagi. Dia lah yang macam go through the journey tu dengan dia, 2 orang budak. Dia pun sama, tak ada bukan basic so kita orang ni macam accountant. Duduk belakang, yang budak ni tak ada basic accounting semua ni, okay. Tapi alhamdulillah kita orang pass dengan flying colours. Alhamdulillah settle diploma accounts, pergi degree account. So dari situlah journey tu bermula. Kemudiannya start bekerja. Masa bekerja tu memang daripada situlah dah start tahu dah ni sebenarnya. Dan sebenarnya kalau nak tahu, masa kita orang buat diploma dan degree tu, yang banyak
banyak membantu dalam GPA atau CGPA tu adalah paper-paper yang melibatkan account lah. Account, max, ekonomi, apa lagi yang benda-benda yang melibatkan itu yang kira-kira. Itu yang menyebabkan markah kita tinggi. yes. Kalau tak lagi hancur. Kalau tak lagi hancur. Contohnya macam law, apa memang membaca tu lah. Tu semua memang cloud. Jadinya Tak suka baca ke? tak suka. Oh. Suka membaca tapi bukan baca benda-benda tu lah. Baca benda yang kita suka je. Okay. Lepas tu Macam macam katalog handbag gitu lah. Dah sadar dah Shopee contohnya. Okay, tak lah. Okay. So dah habis tu dan kerja. Okay, first sebelum grad degree lagi dah dapat offer kerja. Masa tu lah dapat first kerja dekat Maksudnya ambil diploma lepas tu ambil degree terus. Lepas tu dapat offer kerja dekat KL. Degree di Segamat, UiTM Ya, Segamat. Segamat. Okay. Accounting juga. Okay. Lepas tu masa tu tak grad lagi, so dapat offer kerja. Okay, dan sambung kerja. Oh, belum grad dah dapat offer kerja. Maksudnya for flat tu. Oish, bukan dah flat dah tu. Dah macam for apartment macam tu. Okay. So macam okay lah, alhamdulillah result tu okay disebabkan maybe sebab itulah. Sebab tu saya selalu tekankan pasal passion. Buat apa benda yang kita minat. So macam bila dah dapat kerja memang duduk dalam bidang accounts tu memang minat lah. So dah first kali duduk dalam oil and gas industry. Macam-macam dah. Macam-macam industry dah pernah pergi. FMB, first job oil and gas industry dekat Jalan Kuching. Okay. So berkenalan dengan Shuben. Okay. Okay, lepas tu okay, lepas situ dah start nampak macam-macam dah. Contohnya mula berminat dengan investment. Dia bukan hanya numbers account je. Apa yang numbers yang dah membesar sikit skop dia. Investment. Lepas tu mula belajar menjejak dalam bidang hartanah, membeli hartanah. So dah start tahu macam mana bank nak guna duit bank, OPM duit bank. So dari situ belajar. Tapi dia masih lagi dalam skop numbers lah. So kerja. Dan nak buat benda-benda tu semua kena ada perakaunan dan faham numbers dalam account kan? Okay, dia bukanlah account kita lah maksudnya. Ya, betul. Account kita, betul. Kalau kita cakap pasal accounts ni sebenarnya dia bukanlah accounts yang debit credit tu saja. Dia melibatkan account debit credit pocket kita. Duit keluar masuk pocket kita tu lagi penting daripada debit credit syarikat orang. Baru boleh sebut pasal investment ke apa semua kan? Betul lah. Sebab hanya kita je yang tahu saiz baju kita. Kita tak boleh beli baju ikut saiz baju jiran. Jadi sama juga macam kita nak invest, kita tak boleh invest mengikut orang lain punya capacity. Kadang-kadang kita tengok baju dekat patung lawa. Ya, kan? bahkan kita tak lawa. Kita tak lawa. Aduh. So okay, berapa banyak kerja? Daripada berapa tahun banyak majikan 2011, sebelum ni? 2010 lah, 2010 pertengahan tahun sampai 2014, dalam 4 ke 5 tahun. Last kali satu majikan? Tak. Berapa banyak majikan? Ada lebih kurang 4 majikan kot. Setiap tahun pindah ke tempat kerja lah. So, okay, satu benda pasal saya tak suka buat benda yang rutin. Saya tak suka buat benda kalau saya rasa saya dah tahu dah semua skop tu, okay dah. Aku ni cari benda lain untuk tu. Kalau tak tapi bukankah account tu ialah rutin? Bukan? Okay, accounts tu itself kalau kita hanya buat dia punya asas dia, basic dia debit credit tu, dia rutin. Tapi bila kita dah duduk dalam field, dah duduk dalam industri, kita akan tengok macam-macam benda dan kita kena relatekan macam mana basic tadi tu nak kena match dengan bermacam-macam industri dan juga bermacam-macam masalah. So dia dah tak jadi rutin dah. Sebab tu bila pindah kerja tu pun sebenarnya dia tak duduk dalam industri yang sama. Contoh oil and gas. Lepas tu tengok pula FMB, macam mana FMB punya style. Kiraan memang sangat lain lah. Ya, sangat lain. Dan antara salah satu company yang kita pernah kerja adalah buat KLIA 2. Masa tu KLIA 2 baru tengah build. Kira construction pula kan. Construction. So dia macam more on service. Lepas tu kat situ banyak timeline nak kena jaga. So benda-benda yang berbeza lah. Lepas tu akhir sekali sampailah last kali kerja dia melibatkan company Singaporean company, branch kat Malaysia. Tapi pergi juga Singapore sekali untuk settlekan account kat sana. So on and off lah KL Singapore. Masa tu seronok dia sebab sebenarnya kan kalau mungkin kalau tak fikirkan dah berkeluarga masa tu, mungkin sambung je lagi kot. Sebab mungkin ada rumah kat Singapore. Memang ada rumah Singapore sekarang? Tak ada. Belum lagi InsyaAllah soon. Amin. Tapi sebab
fikir distance kan. KL, Johor, Singapura masa tu. Lepas tu dah start nak membina keluarga. Sampai kan dulu pun Zairul pun selalu ikut. Kalau ada kerja kat Singapura kena ikut. Okay, lepas tu tapi best. Challenge macam kita belajar satu lagi country punya rules. Lain. Teks dia lain, cara dia lain. So macam mana kita nak, bila kita nak consolidatekan antara Malaysia dengan Singapore punya rules tu lain. So sebenarnya fun je. Tapi sebab yelah, okay, mungkin itu dah takdirnya. So start sebelum resign memang dah start buat freelance lah. Ambil orang-orang terdekat dan buat. Dan dari situlah bermulanya masa first tu office. baru tahu rasa macam actually boleh buat business sendiri ni kan. Dia sebenarnya yang penting ialah, of course dia tak senang lah. Yang penting passion, kena minat. So bila kita minat tu, kita tak sedar pun rupanya dah 11 tahun tahun ni berada dalam bidang ni. Yang mana dulu bukan pun orang accounts yang macam purely accounts. Lepas tu dah hampir 6 ke 7 tahun memberi advice kepada orang menggunakan syarikat pejuang usahawan. So sebab passion tu dia tak sedar pun perjalanan tu. Okay, sebelum aku tanya pasal company pejuang usahawan. Tadi perjalanan tadi daripada jadi student science, masuk ambil matrik, fizik dari matrik, tapi tak happy kan masa tu. Lepas tu pergi ke account. So sekarang Zu ada anak. Berapa orang anak? 2 orang anak. Alhamdulillah 2. Macam mana pengalaman Zu belajar tadi tu akan dibawa kepada pendidikan anak pula? Adakah Zu akan tentukan apa yang dia perlu belajar? Diorang decide apa diorang nak buat. Setakat ni nampak diorang nak ke mana tu? Kalau tengok anak sulung tu nampak macam nak jadi kabit tu. Tahu bapak dia. So diorang decide apa diorang nak buat. Tapi sebenarnya kita dah boleh nampak dah cenderungan. Cenderungan dia ke arah mana. Sebenarnya kalau ikut mak mana tak nak anak berjaya, betul tak? Tapi so kita orang nampak je kecenderungan dia. Memang semua mak nak anak berjaya. Tapi setengah mak nak anak doktor. Macam tu. Tu maksud saya. Nak anak doktor, nak anak lawyer. Macam tu. Okay, tak ada kot. So, macam ni, dia macam ni. Dia definition berjaya bukan bila dia jadi doktor. Definition berjaya adalah bila dia jadi apa yang dia jadi dan dia buat bersungguh-sungguh sehingga apa yang dia jadi tu buat dia happy. Sebab definition berjaya bukan duit sahaja. Ada orang ada duit tapi tak happy pun buat apa dia buat tu. So bagi kita orang, definition berjaya bila budak tu buat apa yang dia buat tu, of course boleh generate income. Tapi generate income tu tak menyebabkan dia tersiksa. Dia generate income tapi dia happy dengan generate income dia tu. Okay. Kalau tiba-tiba anak Zu kata nak jadi ahli muzik, okay lah. Kalau dia jadi ahli muzik yang macam Siti Nurhaliza ke, Niloufar ke, kena jadi macam tu lah. Apa salahnya? So kalau itu passion dia yang menyebabkan dia boleh menjadi seberjaya itu, then saya tumpang glamournya. Okay. So selepas daripada kerja tu buat buka kita panggil apa? Firma. Accounting firm. Firma perakaunan sendiri. Namanya Pejuang Usahawan. Okay. Sebenarnya dia macam ni. Masa bekerja lagi dah ambil chartered accountant dah. So sebabnya dalam accounting punya field ni dia ada accountant biasa dan dia ada chartered, maksudnya yang berdaftar dengan MIA, yang memang ada certified untuk jalankan perniagaan lah. So kita orang masa bekerja lagi dah 3 tahun experience dah, memang apply untuk dapatkan chartered accountant, menjadi members kepada Malaysia Institute of Accountant. Dah baru start, boleh buka firma. Boleh buka firma. So benda tu dah plan. Sebenarnya bukanlah buat tu sebab macam coincident je, macam buat tiba-tiba bila nak buka firma tu macam benda tu dah ada dah. So dah ada public practice, dah boleh practice. So dah jalan lah. Maksudnya once design tu memang benda tu dah ready dah. So, dia tak adalah plan tapi macam taklah Allah maybe dah lorongkan kot. So sekarang happy? Happy? Buat bisnes ni? Yes, sangat happy. Penat of course. Dia macam ni, penat dia tak rasa masa kita buat tu. Penat dia jalan satu hari daripada pagi sampai ke malam. Dia boleh buat kerja. Dia hanya penat bila kita letak kepala kat bantal terus tidur. Macam tu je. Tapi memang sepatutnya macam tu kan? Maksudnya bila kita nak tidur, sepatutnya kita mesti tidur kerana penat bekerja. Ya.
Rasanya dapat pahala kalau macam tu kan. Amin. InsyaAllah semoga dia terima lah. Kan daripada kita tak nak tidur sebab tak cukup penat bekerja waktu siang. Ada something wrong kan, maksudnya kita tak maximizekan hari kita. siang kita Betul. tadi lah Kita kan. punya tahap maximize tu, handphone, laptop, PC semua akan bergerak seiring dan sebenarnya kan kena jadi sangat multitask. Banyaklah benda-benda yang kita belajar. Dia macam sotong lah. Ya sotong lah. Keluar sekali tangan buka sekali tangan. Kau benda buka kaki, aku dah benda buka kaki dah kayaknya. So dari satu banyak menekankan dekat tim juga yang duduk bawah penjawatan sekarang. Jangan lahir menjadi seorang typical accountant. Sebab Okay lah kita apa banyak typical accountant tu? okay. Yang hanya pergi office 9 to 6 ke 9 to 5 tu hanya duduk depan laptop buat kerja double entry, tapi bila akhirnya report tu dikeluarkan, kita tanya dia kenapa macam ni Tak boleh jawab. dia sendiri pun tak Tak tahu tahu. apa benda dia buat. Okay. Kita tak nak lahirnya. Kalau tanya, ada orang tanya, perlu ke untuk macam kita sebut investment tadi, perlu ke kita tahu pasal accounting, punya knowledge, punya background untuk duduk dalam field investment ni? Kalaulah kata ya, semua ibu bapa akan hantar anak dia duduk belajar degree diploma accounts lah. So kita akan lahirkan lambakan of accountant. Tapi kita tak tahu yang mana satu kualiti atau tidak. So hari ni kita orang nak lahirkan, pejuang usahawan sendiri nak lahirkan tim yang mana duduk di bawah pejuang tu, kalaulah akhirnya dia tak berjodoh lama dengan kami. So bila dia keluar tu pun, dia ni seseorang yang macam, dia ni pernah kerja dengan pejuang usahawan dulu, so ambil dia ni kerja. Kita orang nak lahirkan orang yang maksudnya kalau accountant yang pernah bekerja dengan pejuang usahawan ni confirm pernah buat banyak benda. Macam pernah macam ni, ibaratnya orang nak ambil kerja, dia ni pernah belajar kat Oxford University, ambil dia kerja. Macam itulah. Kita orang nak lahirkan, ni accountant yang pernah kerja dengan pejuang usahawan, so ambil dia kerja. Itu salah satu perjuangan pejuang usahawan lah. So tapi in order untuk jadi orang itu, dia dulu kena ada passion tu. Bayangkan kita nak didik dia, kita nak suruh dia, tapi dia tak minat pun buat apa dia buat. So ibarat menjual air ke daun keladi lah. Betul tak? So air tu daun keladi boleh lagi dia lentur-lentur. Jadi kalau dah, so macam sebab itulah first kali antara benda-benda yang kita orang tanya bila interview, kenapa buat accounts? Kenapa belajar accounts? Kalau dia kata selalunya jawapan dia orang apa? Masa interview dia orang akan cakap dia orang suka lah. Saya memang minat account. Tapi bila kita dah go through the process, kita boleh nampak. Kita boleh nampak siapa yang nak dan siapa yang kadang-kadang dia tak jawab. Tapi dengan perbuatan tu kita tahulah dia tak berapa minat lah. Dan kadang-kadang bila dia fresh grad, dia pun tak tahu kenapa dia buat. Mungkin dia tak tahu lagi sebenarnya dia suka. Mungkin selama ni dia duduk dekat tempat yang bukanlah, mungkin dia duduk dekat tempat yang memang itu je rutin job dia, so dia boring. So kita pun come out dengan benda yang untuk menjadikan benda tu lebih fun lah. Itu salah satu perjuangan pejuang usahawan. Apa perjuangan-perjuangan yang lain? Apa yang pejuang usahawan boleh tolong? Apa servis yang ada? Cuba explain sikit supaya yang tengok ni pun aku tahu ada ramai yang buat bisnes, sama ada baru nak buat bisnes ataupun dah lama buat bisnes, tapi ada persoalan-persoalan yang pasal account ataupun cukai yang nak tahu. So kita bagi peluang untuk cikgu cukai bagi tahu apa servis offer ataupun ada produk ataupun ada buku yang dikeluarkan oleh pejuang usahawan yang boleh kita dapat manfaat. Secara generalnya, kami ni adalah company secretary, tempat orang, bukan company secretary yang buat air tu lah, tempat orang cari company secretary ni untuk tubuhkan syarikat. So ada dua jenis syarikat, enterprise, senam berhad. So untuk orang dalam Malaysia ni nak membuka sebuah syarikat senam berhad, dia kena melalui company secretary ni. So orang tengah yang melahirkan syarikat dia. So itu. So lepas tu kita buatlah servis lain. Bila dia dah ada syarikat, kita bantu dia buat accounts dia. Kemudian kita bantu dia untuk audit accounts dia tadi. Kemudian kita bantu dia untuk kira cukai dia, untuk macam mana dia nak plan untuk cukai dia. Tapi kita tak hanya di situ. So bila dia dah buat apa? Dia dah ada syarikat, dia dah ada accounts, dia dah ada audit report, dia dah bayar tax. So what's next? Tak ada apa pun, jalan je lah berniaga 10 tahun, produk tu dah tak relevan, tutup buat benda lain. Tak. So kita nak macam mana dia bina syarikat dia tu menjadi satu aset untuk dia. Contohnya, dia bina profil syarikat dia supaya akhirnya, sebab kita pun mana-manalah, saya rasa Tuan Adam pun agree kot, bila kita cakap pasal perniagaan ni,
kita akan ada ups and down. Definitely, betul tak? So kita nak diorang standby, diorang ready dengan segala jenis bullet, macam mana diorang nak sustain dalam perniagaan diorang, dalam industri diorang. Kita tengok sekarang PKP je, berapa banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar. Mungkin diorang tak nak benda tu, tapi tak ada pilihan. So macam mana dalam keadaan masa momentum tengah ke atas ni, kita bukan hanya asyik fikir marketing, bungkus parcel siapa punya gunung lagi tinggi, tak. So macam mana kita nak leveragekan benda tu? Start fikir macam mana nak bina profil syarikat, mungkin start melabur menggunakan investment yang sesuai dulu. Ini semua pujang usahawan boleh tolong. Kita advise lah. Okay. Of course kita kena trust the process. Bukan hari ni kita buka syarikat senam rehat, 2 minggu lagi nak buat Wisma sendiri. So macam kadang-kadang kita kena percaya ini adalah satu proses yang dia bukan satu proses yang sekejap, tapi dia adalah satu proses yang berbaloi kalau kita betul-betul buat. So business ni bukan hanya business ni hanyalah tools lah. Business ni hanyalah tools macam mana kita nak create kita punya wealth. Macam mana kita nak, akhirnya apa kita nak? Apa yang kita nak jadikan syarikat kita? Kita nak legacykan kepada anak kita. Kita nak jual dan retire young. Retire rich contohnya kan. Okay. So apa kita punya, kiranya maksudnya pujang usahawan tu sampailah ke tahap macam mana dia nak business dia tu berakhir. So kita akan bantu insya-Allah macam mana dia nak create profil dia sebagai pemilik syarikat. Ada je pemilik syarikat macam syarikat buat banyak, gaji pun tak pandai ambil lagi. Banyaklah benda-benda yang kita tengok. So sepanjang buat pujang usahawan ni memang nampak ramai lah ada klien pujang usahawan yang Zu nampak dia grow personally dan professionally sebagai business owner. Dan company dia pun grow bila dia bersama dengan pujang usahawan. Ada contoh-contoh macam tu? Alhamdulillah banyak sebenarnya. Itulah macam yang kita tengok proses dia daripada tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa, maksudnya tahun pertama bila kita cakap tak tahu langsung lah, tak tahu langsung. Bukan hanya setakat tak tahu langsung dari sudut dokumen pun tak kata nak simpan lagi masa tu. Apa yang kena, apa yang tak kena. Dokumen apa pun tak tahu. Dokumen apa pun tak tahu. Tak tahu apa. Dan memang siapa nak ajar kan? Dia nak niaga je kan. Diorang tak. Tapi semua orang pun bagi saya macam semua orang pun start the business sama ada itulah pendapatan yang diorang nak cari ataupun membantu pendapatan. Mungkin ada perempuan yang start bisnes kan sebab nak bantu husband, contoh menambahkan sumber pendapatan keluarga, tapi dia pun tak sangka yang dia akan boom sampai macam tu. So tahun pertama tu adalah tahun buat mistake. Benda tu biasa. So macam tak ada dokumen tu. So tapi tak apalah, macam tadi saya cakap, benda tu kan is a process. So ramai je yang kita orang jumpa daripada tak ada apa-apa start sampai dah boleh beli shop lot, dah boleh lah ada saving, dah boleh ada reserve, hingga ada yang dah mencapai jutaan ringgit reserve pun dah ada. So banyak attitude orang. So sebenarnya nak berubah ni, dia bukan nak sampai ke tahap tu, dia bukan hanya perlukan guide, dia perlukan nasihat, tapi dia sebagai penerima nasihat nak buat atau tidak. Kalau dia hanya carilah, ramai je guru kat luar sana, tapi kalau dia hanya dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tak ada apa-apa action, dia tak akan jadi juga. Macam mana pun bagus orang yang memberi nasihat pada dia tu. Okay guys, itu bezanya company kita ambil servis dengan pujang usahawan ataupun orang lain. Sebab bukannya pujang usahawan akan jaga akaun saja ataupun uruskan cukai saja, tapi pujang usahawan boleh tolong, boleh bantu kita grow business kita dan grow profile business grow profile business kita dan grow profile individu kita personal kita untuk kita acquire assets, ada reserve cash dan macam-macam lagi lah. Pujang usahawan akan bagi tahulah bila korang ambil servis dengan dia. Okay, lepas ni kita nak cakap banyak lagi pasal apa nasihat-nasihat dan realiti yang dihadapi oleh usahawan masa pandemik ni. Aku rasa Zu memang dah jumpa macam-macam jenis masalah lah dalam tempoh pandemik ni. Tapi kita akan bincang benda ni di bahagian yang kedua sekejap lagi. So kita akan jumpa di bahagian kedua episod ke-6 bersama dengan Cikgu Cukai.
You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast.